Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk video kali ini cikgu akan terangkan tentang taburan binomial. Okey, untuk 5.2.1 menerangkan maksud taburan binomial. Okey, apabila sekeping duit shilling adil dilambungkan sekali, duit shilling adil maksudnya sebelah ada gambar, sebelah ada angka. Okey, apabila kita lambungkan, kesudahan yang diperoleh adalah sama ada gambar atau angka. Okey, ini kan shilling ada gambar dan juga angka. Okey, jika kesudahan mendapat gambar dianggap sebagai kejayaan, maka kesudahan mendapat angka dianggap sebagai kegagalan. Suatu eksperimen yang menghasilkan hanya dua kesudahan yang mungkin dikenali sebagai percubaan Bernoulli. Ciri-ciri percubaan Bernoulli, yang pertama hanya terdapat dua kesudahan yang mungkin, iaitu kejayaan dan kegagalan. Kebarangkalian kejayaan sentiasa sama dalam setiap percubaan. Jika kejayaan P, maka kegagalan 1 tolak P. Dengan P antara sifar ke 1. Okey, pemboleh ubah diskrit X sama dengan sifar 1. Okey, kita ada curly bracket dekat situ. Dengan keadaan sifar mewakili kegagalan dan 1 mewakili kejayaan. Okay, secara amnya, pemboleh ubah rawak binomial ialah bilangan kejayaan R daripada N percubaan Bernoulli yang serupa bagi suatu eksperimen binomial. Taburan kebarangkalian bagi pemboleh ubah rawak binomial ini dikenali sebagai taburan binomial. Okey, ini adalah rumus taburan binomial dan rumus ini dibekalkan sewaktu SPM nanti. Okey, dekat muka surat depan bahagian rumus ada rumus ini ya. Dan dia ada tambahan dekat si tepi ni, nanti P tambah Q sama dengan 1. Bermaksud kejayaan ditambah dengan kegagalan mendapat 1. Okey, sebelum nak jawab soalan ni, kita kena tahu kebarangkalian dalam soalan ini boleh diwakili dengan yang pertama pecahan. Okey, dalam bentuk 1/4. Kita tak kisahlah nombor tu ya, dia dalam bentuk pecahan. Kedua dalam bentuk perpuluhan. Ketiga dalam bentuk ayat 1 daripada 4. 2 daripada 5. Macam tu. Dan yang seterusnya adalah bentuk peratus. Kalau kita perhatikan keempat-empat bentuk ni, nilai yang diberi ini sama nilai. 1/4 dia sama dengan sifar 0.25. Sama dengan 1 daripada 4 dan sama dengan 25%. Okey, contoh yang pertama, tentukan kebarangkalian suatu peristiwa bagi taburan binomial yang berikut. 1 shilling dilambungkan 5 kali berturut-turut. Apakah kebarangkalian mendapat yang pertama 2 gambar dalam 5 lambungan ini? Yang kedua, kurang daripada 2 gambar. Kita lihat penyelesaian. Kebarangkalian mendapat gambar dalam satu lambungan. Bila kita lambung shilling sekali. Awak bayangkan lambungkan sekali. Jadi P ini kita akan dapat 1/2, iaitu kebarangkalian kejayaan dia. Sebab shilling tu sebelah ada gambar, sebelah ada angka kan. Cuma ada 1/2. Katakan X ialah bilangan kali mendapat gambar. Maka sebab kita ni lambung 5 kali ya. Jadi bila lambung 5 kali, jadi kita punya X besar ni ada 5. Kebarangkalian mendapat 2 gambar dalam lambungan ini. Dia minta dalam 5 kali lambung tu kan. Kebarangkalian dapat 2 kali gambar. Kita akan guna rumus yang ini, yang sama Jadi, kita lihat situ 5 lambungan. Jadi N kita adalah 5. N itu 5. Dan 2 itu mewakili R. Seterusnya kebarangkalian 1/2. Dan Q kita 1 tolak 1/2 dapat 1/2. Jadi kita masukkan sahaja dalam rumus. P sama dengan X sama dengan 2. C, atas ini 5, bawah ini 2. Atas ini N, bawah ini R. Kemudian 1/2 ini kebarangkaliannya kuasa R 2. Kemudian Q 1/2 kuasa 5. Tolak 2. Tengok rumus N tolak R. Jadi sekarang cikgu tunjukkan, cikgu guna kalkulator kan. Jadi 5. Tekan 5. Shift dekat bahagi ni ada tulisan NCR.
Okey, kemudian tekan 2 sama dengan. Yang ni cikgu buat satu persatu sebab kalkulator ni nanti kalau cikgu buat direct dia dia max error. Kurungan 1/2 kalau kita boleh congak 1/2 ni sebenarnya 1/4 Okey, tapi tak apa, cikgu tunjuk pada kamu. Okey, kemudian darab dengan kurungan 1 ABC ni per 2 tutup kuasa 5 tolak 2 3. Okey, 3 sama dengan kita dapat 5/16. Okey. Okey, seterusnya kita tengok nombor 2, kurang daripada 2 gambar, jadi PX lebih kecil 2 lah. Okey, jadi bila PX lebih kecil 2, maksudnya X tu sifar dan 1. Okey, masuk saja dalam rumus yang sama, R sahaja berubah. R yang pertama sifar. Okey, kemudian 5 tolak sifar 5 dan R yang kedua adalah 1. Okey, masukkan saja yang 4 ni sebab 5 tolak 1 Okey, ni awak kira satu persatu dan tambahkan. Jadi dapat 3/16. Okey, seterusnya contoh kedua. Tentukan kebarangkalian suatu peristiwa bagi taburan binomial yang berikut. Dalam satu kaji selidik, 90 daripada 100 orang yang didedahkan kepada pesakit COVID-19 akan diuji positif. Jika 8 orang daripada kumpulan tersebut dipilih secara rawak, cari peratus bahawa semua dijangkiti COVID-19. Ambil sampel 8 positif. Itu maksud dia. Kemudian yang kedua ni, lebih daripada 6 orang dijangkiti. Lebih dari 6 maksudnya apa? 7 dan juga 8 lah. Kita punya X nanti. Jadi jika 8 orang, semua. Jadi N8, R juga 8. Kebarangkaliannya. Ini daripada, ini dari penyataan ayat 90 daripada 100. Jadi dapat 0.9. Dan Q-nya 1 tolak 0.9 dapat 0.1. Jadi kebarangkalian X sama dengan 8. R pun 8. Masuk sahaja. Ini dapat sifar sebab 8 tolak 8 sifar. Jadi guna kalkulator dapat 0.43 sifar 5. Kita tengok yang kedua, lebih daripada 6 orang dijangkiti. Jadi X lebih besar 7. Dia ada sampel 8. Lebih besar, jadi ada 7 dan juga 8 R-nya. R saja yang berubah, jadi N8, yang ini 7, 0.1, 8 tolak 7 dapat 1. Dan yang ini N8, R juga 8, cikgu tak tulis 0.1 sebab 0.1 tu kuasa sifar, 8 tolak 8, jadi sama je, dapat 1. Kemudian ini, cikgu kira dengan kalkulator dapat 0.8131. Dan kita boleh tukar dengan bentuk peratus, darab dengan 100, jadi 81.31% dijangkiti COVID-19. Seterusnya kita nak mentafsir maklumat, membina jadual dan melukis graf taburan binomial. Contoh ketiga ini. Diketahui bahawa 20% daripada murid di sebuah sekolah mempunyai telefon pintar. Jika 4 orang murid dipilih secara rawak di sekolah itu, tentukan taburan binomial dengan menggunakan graf. Dipilih 4 sahaja. Jadi penyelesaiannya, katakan X mewakili bilangan murid mempunyai telefon pintar, maka X ialah satu pemboleh ubah rawak binomial dengan N kita adalah tu dia 4 orang. Kemudian kita punya kebarangkalian 20%, yang ini dalam bentuk peratus Jadi 0.2 kita boleh tukarlah dalam bentuk perpuluhan, nak senang kira pecahan pemboleh Jadi Q kita 1 tolak 0.2 dapat 0.8. Seterusnya rumus yang sama. Kebarangkalian X sama dengan sifar. Ni kita akan listkan dari sifar sampai 4 sebab dalam bentuk graf kan. Jadi kita cari nilai, masuk sahaja. N4 bila R sifar. Ini 4 tolak sifar, jadi kuasa 4 sama dengan sifar pula 4 sifar 96. Bila X1, ganti sahaja nilai. Sama, dapat 0.4 sifar 96. Guna kalkulator kira. Kemudian bila X2, N4, R2, 0.2 kuasa 2, 0.8, 4 tolak 2. Jadi dapat 0.1536. Bila X3, gantikan 3 di R. Dapat 0.256 dan yang terakhir X kuasa 4
Okey, dapat sifar, kumpulan sifar, 1, 6. Okey, bahagian ini yang cikgu dah letak tabel merah ni. Pink ni. Okey, semua ini cikgu akan pindahkan ke jadual di sebelah. Kita letak elok-elok. Atas ni X sama dengan R, X sama dengan sifar hingga 4. Dan bawah ni P, X sama dengan R. Okey, ni adalah nilai-nilai yang kita dapat tadi. Okey. Jadi cikgu dah keluarkan kertas graf. Jadi cikgu akan letak part C. Okey, pilih skala yang sesuai. Okey, masukkan nilai. Okey. Jadi sekarang yang Y adalah yang bawah ni, P, X sama dengan R. Dan yang untuk part CX ini adalah nilai R. Okey, jadi nampak kat sini ada sifar 2 kali. Sifar di asalan dan sifar sekali lagi lah. Okey, jadi kita akan plot. Okey, yang pertama sifar dan sifar berbulan 4, sifar 9, 6 itu dia berada di atas ini. Okey, nombor 1 juga sama. Okey, kedudukannya. Dan kemudian R2 sifar perpuluhan 1536. Okey, kemudian R3 sifar perpuluhan sifar 256, kecil je kat bawah. Dan R4 sifar perpuluhan sifar 16. Lagi kecil bawah. Yang ini dia bukan graf garis ya. Jadi cara kita nak sambungkan dia macam tu saja. Dari part CX itu ke titik yang kita plot. Semua macam tu saja. Jadi hasil tambah semua kesudahan yang mungkin ialah 1. Apa maksudnya? Maksudnya ni tadi, nilai yang kita dah cari tadi. Bila kita tambah semua ini, okey, dapat 1. Okey, itu sahaja penerangan untuk video kali ini, taburan binomial. Nanti akan ada sambungan seterusnya. Sekiranya video kali ini memberi manfaat, silalah share, like dan jangan lupa subscribe. Dan tekan butang loceng. Sekian, terima kasih.